Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Pada malam ini kita akan memfokuskan bagaimana negara memberikan satu lagi ruang yang lebih menyenangkan ataupun ruang untuk membantu masyarakat yang rentan, mereka yang memerlukan pertolongan dalam pandemik COVID-19, dan juga bagaimana kita melihat fungsi kementerian-kementerian yang terlibat secara langsung untuk melihat hal kebajikan wanita, orang kurang upaya, mereka yang terlantar dan seumpamanya. Jadi kerana ini penting, pastinya pandemik COVID-19 ia mengubah lanskap bagaimana kita melihat kebajikan, bagaimana kita melihat kelompok yang rentan ataupun yang terdedah dengan perkara untuk terus mereka bangkit dengan lebih selesa dan sebagainya. Jadi dari dapatan-dapatan banyak sekali kajian dari kelompok-kelompok yang berada di lapangan, kita lihat majoriti yang sudah pun menerima bantuan-bantuan kerajaan seperti daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kebajikan Wanita dan sebagainya, mereka semakin kata pun ke bawah. Mereka hilang mata pencarian. Kalau mereka jadi ketua keluarga, mereka terpaksa menguruskan hal anak-anak mereka, sama ada orang tua, orang kurang upaya dan seumpamanya, dan mereka hilang punca pendapatan kalau mereka berada dalam ekonomi tidak rasmi seperti bekerja sendiri sebagai pembantu rumah ataupun bekerja di kedai makan dan seumpamanya. Jadi mereka mengharapkan bantuan kerajaan secara terus. Adakah dengan jumlah bajet belanjawan 2021 yang diumumkan baru-baru ini begitu banyak memfokuskan kepada kelompok ini, adakah mencukupi ataupun kita perlu berfikir di luar kotak, dan juga bagaimana mekanisme yang terbaik untuk memastikan bantuan yang diumumkan ini sampai kepada mereka. Jadi amat bertuah pada malam ini Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat, berada bersama kami dalam Agenda Awani pada hari ini. Intro saya agak panjang, Datuk Seri, kerana kita kata pun peduli, kita cakna dengan situasi masyarakat, lebih-lebih lagi kelompok B40 dan juga wanita. Jadi sebagai orang kata pun menteri yang menjaga portfolio yang begitu kritikal ini, secara keseluruhan Datuk Seri melihat, sebelum kita menyentuh tentang bajet yang diumumkan oleh Menteri Kewangan sebelum ini, bagaimana Datuk Seri melihat kelompok-kelompok yang berada dalam orang kata pun portfolio bantuan-bantuan yang sedia ada di bawah kementerian Datuk Seri, adakah mereka memang terus ingin mengharapkan bantuan? Kalau bantuan adakah mencukupi, dan bagaimana orang kata pun realiti barisan hadapan Datuk Seri, iaitu kaki tangan kementerian yang sentiasa tidak lekang untuk memberikan bantuan kepada mereka? Ya, terima kasih Nazri. Ya, kalau kita sebut tentang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kita ada 32 juta penduduk di Malaysia ini. Saya kira kalau kita sebut tiga golongan ini je pun hampir 95% penduduk di Malaysia itu daripada golongan wanita, keluarga dan masyarakat. Jadi bila kita lihat tentang kementerian ini, dia sinonim dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab itu bagi saya di peringkat kementerian ini, kita ada kementerian, kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang banyak membantu memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam masa yang sama, kita kekalkan perkataan pembangunan itu sendiri, pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Kerana hasrat saya bukan sahaja kita nak memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan, tapi kita nak membangunkan wanita, keluarga dan masyarakat itu. Alhamdulillah, kalau kita tengok golongan sasaran yang ada di bawah kementerian, kita ada 12 golongan sasaran, termasuklah juga golongan warga emas, kanak-kanak, mereka yang menerima bencana, wanita, dan kita lihat orang kurang upaya dan sebagainya. Memang ramai di bawah yang perlu dijaga, diberi perhatian khusus oleh pihak kementerian. Apatah lagi kalau kita lihat sekarang ini negara berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ramai yang terjejas, ramai yang hilang punca pendapatan. Kerana itu fokus kementerian dalam bajet yang telah pun diumumkan, dan kita pun telah sebelum itu telah beberapa kali menyuarakan, kita bukan hanya mahu untuk hanya sekadar memberi bantuan kepada bulanan kepada mereka, tapi kita lihat ada juga di kalangan mereka itu yang kita boleh bantu dari membangunkan dari segi
ekonominya. Itu yang sangat penting bagi saya. Datuk Seri, kalau ikut angka yang dikutip daripada agensi kerajaan, misalnya tahun ini juga kita maklum dengan paras garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan meningkat kepada di bawah RM2,208 berbanding sebelum ini, iaitu sekitar 980. Jadi jumlah itu akan menunjukkan populasi yang berada di bawah garis kemiskinan ini meningkat. Jadi dengan belanjawan 2021 ini, adakah Datuk Seri berpuas hati dengan peruntukan yang diberikan? Dalam masa yang sama, kelompok-kelompok yang sudah ada dalam senarai Datuk Seri ataupun di bawah kementerian itu memang sedia ada, begitu ratusan ribu sifatnya, tetapi dengan paras garis kemiskinan ini pastinya meningkat lagi. Dan juga kelompok yang mungkin dahulu M40 sekarang sudah terjerumus akibat pandemik COVID-19 ini. Adakah dengan bantuan belanjawan 2021 ini Datuk Seri rasa mampu menggalas semua yang kelompok yang semakin ramai sepatutnya menerima bantuan daripada pihak kementerian? Kalau ikutkan hati, saya nak lebih lagi peruntukan diberikan. Bila poverty line income ataupun garis pendapatan kemiskinan ini kita revise daripada RM980 kepada RM2,208. Dan kadar kemiskinan kita daripada 0.4% sebelum ini meningkat kepada 5.6%. Tapi bagai sebuah kerajaan yang prihatin, kita nak melihat angka itu semakin nampak atas paper baik, 0.4. Sekarang dah jadi 56. Tapi inilah sebenarnya realiti kehidupan masyarakat rakyat di bawah. Jadi dengan ada perubahan dari segi PJK ini 980 ke 2208, di pihak kementerian kita menjangkakan akan lebih ramai lagi mereka yang sebenarnya layak untuk memohon permohonan di bawah kementerian kita. Kalau sebelum ini kita sasarkan mereka yang RM980, sekarang dah naik kepada RM2,208. Dan saya jangkakan mungkin permohonan yang akan diterima ini akan meningkat 3 kali ganda. Dan kalau kita lihat dalam keadaan begini, memang ada yang sebelum ini N40 dah turun kepada B40. Kerana dulu ada pendapatan, sekarang terjejas. Ada banyak permohonan-permohonan yang kita terima. Sebagai contohnya, ada isteri yang sebelum ini dia berhenti kerja kerana dia nak menjaga anak dan suami dia bekerja. Tapi because dalam keadaan sekarang ini, suaminya pula diberhentikan kerja. Jadi ini keadaan realiti situasi masyarakat di bawah. Jadi dengan bajet yang telah diumumkan, kalau ikutkan memang kalau boleh saya nak lebih lagi. Tapi Alhamdulillah, kerajaan yang dipimpin oleh Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin, abah kepada kita. Selalu abah ni, bapa ni selepas dah tamat perkhidmatan sebagai Perdana Menteri, kita gelar bapa. Tapi sekarang ini dia bapa kepada semua rakyat Malaysia yang memikirkan bagaimana nak membantu rakyat. Dan kita Alhamdulillah di bawah belanjawan yang baru-baru ini sebagai contohnya. Kita turun ke bawah, kita jumpa kita ada bantuan bulanan kepada mereka yang sakit terlantar dan sebagainya. Bantuan yang kita bagi itu dalam RM350 Nazri. Susu kepada mereka yang mahal, lebih mahal daripada susu kita yang sihat. Dan jadi RM80 satu tin untuk sebulan, kadang-kadang menjangkau sampai RM300. Jadi Alhamdulillah dalam belanjawan ini telah diumumkan daripada RM350 naik kepada RM500. Itu lebih daripada 40% kenaikan yang kita lihat. Sekurang-kurangnya ada penambahan kepada RM500. Dan sebagai contoh, sebelum ini bantuan kanak-kanak, kanak-kanak yang anak kepada ibu tunggal, yang anak yatim dan sebagainya. Kalau sebelum ini bantuan bulanan yang kita berikan kepada mereka RM100 sebulan dengan maksima RM450 untuk satu keluarga. Jadi bermaksud sekiranya dia ada 5 orang anak, dia masih dapat RM450. Tapi dengan belanjawan 2021 ini ada peningkatan sehingga 100%. Sebagai contoh, kalau kanak-kanak itu berusia di bawah 6 tahun ke bawah, dia boleh dapat sampai RM200. Kalau sebelum ni RM100, sekarang RM200. Kalau umur 6 tahun ke 7 tahun ke 18 tahun, peningkatan sampai 50%. Maksudnya dia boleh dapat sampai RM150, dan untuk satu keluarga dia boleh untuk menikmati bantuan sehingga RM1,000. RM1,000 sebulan, RM12,000 setahun. Begitu juga dengan OKU. OKU yang
yang bekerja, kita naikkan, tingkatkan lagi tambahan kepada RM50 setiap bulan. Ini yang cuba kita bantu kerana kita tahu mereka ini golongan yang memerlukan. Macam sakit terlantar tadi tu, kita tak boleh nak suruh dia nak berniaga ke, tak boleh. Dia memang sakit. Jadi kita tingkatkan bantuan keperluan mereka setiap bulan. Dan kita ada juga golongan lagi yang kita nak bangunkan dari segi ekonominya. Saya tengok juga bajet yang diumumkan itu untuk juga bantuan-bantuan kepada wanita untuk menjadi usahawan, khusus khas untuk usahawan kontraktor Bumi Putra wanita, Bisnita dan sebagainya. Bajet-bajet yang menelan hampir ratusan juta untuk membangunkan ekonomi kumpulan rentan ni juga. Itu baru saya sebut yang ada khas untuk wanita. Ada lagi banyak yang inisiatif yang telah diumumkan yang terbuka kepada semua, yang saya yakin ianya juga akan memberi manfaat kepada kaum wanita. Dengan belanjawan yang begitu signifikan kenaikan itu, bagaimana ia perlu ada political will benar-benar sampai ke lapangan. Kerana dapatan-dapatan yang dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu seperti UNICEF misalnya, kadang-kadang mereka tidak tahu akses. Ataupun misalnya ada keluarga yang memiliki ada anak di kalangan mereka, anak-anak OKU, mereka tidak berdaftar pun. Betul. Jadi bagaimana pihak kementerian proaktif untuk memastikan akses itu dapat sampai kepada mereka, maksudnya maklumat, info yang kita cakap pada malam ini sampai kepada mereka, satu. Keduanya, bagaimana data-data yang terkini dapat dikumpulkan oleh Barisan Hadapan Kementerian untuk memastikan tiada yang tertinggal, tiada yang tercicir. Datuk Serina. Betul. Kalau kita lihat, kita boleh mengumumkan belanjawan yang baik, tetapi yang pentingnya adalah pelaksanaan. Yang pentingnya belanjawan yang disebut itu sampai ke akar umbi. Jadi daripada segi pihak kementerian, walaupun kita mempunyai kekangan dari jumlah warga kerja kementerian, saya punya kementerian ni tak besar, walaupun kita jaga hampir seluruh rakyat Malaysia. Kita punya kementerian, warga kementerian kita dalam 7,000 lebih orang, dan untuk JKM yang bekerja di lapangan dalam 3,000 orang. Serana itu, dalam kita nak memastikan bahawa bila kita tengok tadi, kita lihat akan ada lebih ramai lagi yang akan terjejas, maka di pihak kementerian kita dah buat untuk menambah pekerja-pekerja kontrak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita harapkan by tahun hadapan kita ada tambah lagi hingga 4,000 orang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan diumumkan juga dalam belanjawan MyStep, di mana 50,000 peluang pekerjaan akan dibuka. Jadi ini membantu rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebut kita nak supaya mereka ni tahu. Ada ramai lagi yang tak tahu, ada ramai lagi anak OKU yang kadang-kadang ada yang rasa malu dan segan. Kita selalu memberikan mereka kesedaran. Tak apa, ini kita kena sama-sama kerana kita nak membantu mereka. Selain daripada kita harapkan pemimpin masyarakat di akar umbi, ketua kampung, pemimpin masyarakat memainkan peranan mereka. Di pihak kementerian juga kita baru saja lancarkan Kembara Prihatin Negara yang kita lancarkan di seluruh negara, supaya ini juga adalah salah satu mekanisme kita untuk turun padang untuk memberikan maklumat yang diperlukan, kerana bukan semua orang dia boleh nak pergi ke pejabat, bukan semua orang tahu nak menggunakan aplikasi teknologi yang terkini, bukan semua orang tahu apa yang perlu mereka laksanakan, dan kita bertanggungjawab untuk sama-sama memberikan mereka maklumat, pengetahuan supaya apa yang belanjawan yang baik ini, inisiatif yang baik oleh kerajaan ini akan sampai ke akar umbi dan akhirnya dapat dinikmati oleh semua. Adakah Datuk Seri berpuas hati dari sudut pelaksanaan di bawah sana? Kalau tidak, mengapa ada lagi suara-suara kalau di lapangan di Sabah kita melihat sampai mereka kejar polis lah. Mereka nak bakul makanan tak sampai kerana mereka tidak boleh keluar bekerja. Ada kawasan PKPD itu mereka terpaksa membuat bising dengan anggota keselamatan kerana tak sampai bakul makanan kepada mereka. Dan kadang-kala yang berada di hadapan ini adalah di kalangan NGO kita dan juga badan-badan bukan kerajaan. Adakah
Datuk Seri rasa perlu ada cara pemikiran di luar kotak, kerena-kerena birokrasi dan juga cara penyampaian ini, Datuk Seri? Ya, kerana itu kalau kita lihat ya, tadi kata sampai kena kejar untuk mendapatkan bakul. Kadang-kadang kita ni macam semenjak daripada PKP dulu bulan Mac sehingga sekarang kita dah edarkan hampir 1 juta bakul makanan kepada 1 juta rumah yang menerima manfaat hampir kepada 4 juta orang. Namun kita tak dapat nafikan. Mungkin ada yang tertinggal, mungkin ada yang segelintir, kadang-kadang kita dah bantu ramai tapi seorang yang membuat bising itu juga yang diviralkan dan sebagainya. Di pihak kementerian kita sentiasa mengambil benda ini sebagai satu benda yang positif. Kita sentiasa untuk menambah baik perkhidmatan kami. Kerana itu kita ada juga talian kasih yang beroperasi selama 24 jam, 7 hari seminggu untuk menerima aduan-aduan, dan kita lihat panjang tempoh ini kita terima sampai 157,000 panggilan di mana 96% adalah merupakan panggilan yang memohon kepada bantuan. Ini yang kita salurkan, dan di pihak kementerian dulu kita tentang bakul-bakul makanan ini ya, saya ucapkan ribuan terima kasih juga bukan sahaja daripada pihak kerajaan tetapi pihak NGO juga banyak membantu. Di mana di pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat kita membantu menyelaraskan bantuan-bantuan daripada NGO, because saya rasa dalam keadaan negara menghadapi pandemik ini sesuatu yang tak pernah dijangkakan di our country, so kita sama-sama untuk membantu. Okey, berkaitan dengan wanita, Datuk Seri mengungkapkan tadi bahawa ini antara komitmen yang penting dalam kementerian. Misalnya Belanjawan 2021 peruntukan khusus begitu banyak diberikan kepada pemerkasaan wanita. Dari dapatan-dapatan kajian di lapangan juga, misalnya di kawasan flat kos rendah di kawasan Lumbah Kelang, 4 dari 10 isi rumah berpendapatan di bawah RM2,000 ini adalah ketua isi rumah mereka adalah wanita. Yeah. Bayangkanlah, mereka inilah ibu tunggal, mereka lah wanita yang menjadi breadwinner kepada keluarga. Jadi ketika pandemik COVID-19 ini, mereka tidak mampu untuk menyediakan makanan saban hari kepada ahli keluarga mereka kalau tidak ada bantuan terus dari pihak kerajaan. Jadi untuk Belanjawan 2021 ini, bagaimana kita boleh memastikan bahawa wanita yang paling terkesan ini, ketua keluarga rumah, mereka lah menjadi pekerja untuk cari nafkah untuk ahli keluarga. Mereka juga yang terkesan dengan psikososial. Macam Datuk Seri katakan tadi, mereka murung, mereka stres, mereka resah, mereka marah dan sebagainya. Jadi bagaimana kita memastikan agensi di bawah Datuk Seri benar-benar memahami apa yang berlaku kepada wanita kita ini, terutama di kelompok-kelompok yang seperti saya katakan tadi. Ya, kita selain daripada tadi kita sebutkan ya, golongan mereka yang memerlukan bangkul makanan, tetapi kalau mereka merupakan breadwinner, mereka merupakan ketua keluarga, mereka lah yang mencari rezeki, mereka juga nak menjaga keluarga dengan anak yang ada di rumah yang mereka perlu berikan perhatian. Jadi dekat sinilah program-program pembangunan itu kita perlukan. Ya, bukan sekadar kita bagi bantuan setiap bulan berbentuk keuangan ataupun bakul makanan, tetapi bagaimana kita nak membangunkan mereka ni dalam jangka masa yang panjang. Kerana itu di pihak kementerian juga, walaupun kita ni sinonim dengan nama kebajikan, tapi saya aspirasi saya ialah supaya kita dapat membangunkan wanita itu, kerana kita lihat banyak isu berkaitan sosial, keganasan rumah tangga. Bila kita tengok kebanyakannya itu berpunca dari ekonomi. Ada statistik yang saya dapat, data yang saya dapat, banyak keganasan rumah tangga ni dia berlaku bila nak hari raya. Bukan nak cakap alhamdulillah, waktu hari raya baru ni semua orang tak boleh balik kampung, tak boleh rentas negeri, jadi semua orang duduk di rumah, kurang sikit. Ni nak buka sekolah lagi. Sekolah nak dibuka, pakaian sekolah nak dibeli. Walaupun kata hari tu tahun ni sekolah tak lama, bolehlah pakai baju yang lama. Kita jangan lupa anak-anak kita membesar. Bila pakai Size baju dah semakin besar, dah makin pendek dan singkat. So ini isu-isu ekonomi yang saya kira ini yang perlu diberikan perhatian yang sangat serius. Dari segi bagaimana kemahiran-kemahiran yang perlu diberikan kepada mereka, program-program khusus untuk ibu tunggal sebagai contoh supaya mereka ini dapat menjana ekonomi. Kita ada banyak dengan saya kira dengan Tekun, dengan Mara, dengan Agrobank, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, melalui program-program yang telah diumumkan oleh Belanjawan ini khusus untuk wanita, tapi kita tak lupa juga program-program lain yang terbuka kepada umum yang saya kira wanita juga perlu mengambil peranan ini. Dan kita juga berperanan, kita ada LPPKN, kita ada kaunselor kita yang sentiasa memberikan khidmat kepada mereka yang memerlukan. Dalam keadaan sekarang ini ramai yang
kemurungan dan sebagainya, ada juga isu-isu begini yang diutarakan dan ini juga perlu kita tangani dengan sebaiknya. Untuk memastikan belanjawan mesra wanita ini dengan ratusan juta peruntukan ini benar-benar sampai untuk 2021 ini, apa cadangan Datuk Seri untuk memastikan frontliners kementerian kalau mereka tidak mampu kerana khalayak yang begitu ramai, ada cadangan tak untuk memastikan mereka ada info ini dikongsikan kepada ketua-ketua akar umbi misalnya, ketua-ketua flat misalnya, ketua-ketua komuniti di kampung-kampung di kawasan pedalaman dan sebagainya. Engagement ni sangat penting. Engagement bersama rakyat ini sangat penting. Selain daripada hebahan yang kita gunakan melalui media, sosial media dan sebagainya, kita perlukan engagement bersama dengan ketua pemimpin-pemimpin masyarakat sebab mereka ini yang berada di dalam komuniti. Betul, mereka lah tahu. Mereka yang tahu apa yang berlaku di sekeliling dan sekitar mereka, jiran. Sebab itu kita nak tingkatkan lagi semangat kesukarelawan. Alhamdulillah baru ni untuk home help services pun belanjawan untuk mereka pun dinaikkan kerana kita nak lebih ramai lagi ambil peduli, ambil cakna terhadap jiran tetangga kita. Dan kerana itu di pihak kementerian pun kita ada, bila macam contoh Kembara Prihatin Negara, kita bukan saja terima aduan daripada orang perseorangan tapi kita berhubung dengan persatuan-persatuan penduduk. Katalah flat PPR, kita berhubung dengan persatuan penduduk, mungkin mereka yang lebih mengetahui apa yang terjadi dan sebagainya untuk menyuarakan dan juga menyampaikan aduan kepada mereka yang memerlukan. Aduan memerlukan bukan saja berkaitan baku makanan tapi kita bekerjasama juga dengan JTK, Jabatan Tenaga Kerja, yang memerlukan pekerjaan dan sebagainya. Itu pun kita try nak matchkan sebab kita fikir peluang pekerjaan ini juga amat penting untuk diberikan kepada mereka. Datuk Seri, dalam portfolio Datuk Seri melibatkan kelompok orang kurang upaya. Kalau ikut statistik yang saya lihat adalah kita ada populasi OKU sekitar hampir 5 juta. Kalau yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat tak sampai 1 juta pun, 560,000. Apa silapnya Datuk Seri? Dia begini, kita mewar-warkan perkara ini. Maknanya dia untuk daftar dan dia boleh dapat ke OKU dan dia boleh enjoy, ada macam-macam benefit yang diperlukan. Tapi kita boleh war-warkan. Kalau tak sampai 1 juta yang berdaftar, mereka akan terlepas semua peluang-peluang. Jadi kategori OKU ini ada pelbagai juga. Mungkin ada yang slow learner, ada ni, mungkin ada juga ibu bapa autism, penyakit kronik, dan dia tak daftarkan. Dia rasa macam okey ini tak apa, ini normal, ini tak boleh macam tu tak boleh. Jadi inilah yang kita sentiasa war-warkan, yang sentiasa kita berikan pendedahan kepada mereka supaya adalah lebih baik sekiranya mereka mendaftar. Ataupun stigma tu Seri. Ini orang-orang kita ni cakap kat luar, oi anak dia tu kudung. Dah rasa macam kecil hati lah. Dia tu terlantar akibat diabetik dan sebagainya. Oh tu tak layak dapat OKU. Masih ke begitu? Saya tak dapat nafikan. Ada segelintir juga yang berfikiran begitu. Malu, segan. Tapi tak perlu malu. Tak perlu segan. Tak perlu datang ke hadapan. Datang berjumpa dengan kami dan kami akan bantu. Sekurang-kurangnya dia dapat kad OKU. Kad OKU ini kan dah ada banyak benefit yang dapat diberikan kepada mereka pemegang kad ini. Jadi jangan, tak perlu rasa malu. Saya rasa kita kena buat kempen kesedaran yang berterusan, bukan sahaja kepada mereka yang OKU ini tetapi kepada masyarakat juga. Maksudnya kita kena sama-sama bersama mereka, bukannya memberikan kata-kata yang negatif supaya mereka merasakan mereka duduk bersama dalam society, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Okey, akhir sekali Datuk Seri. Kita dalam pandemik COVID-19 tak tahulah bila selesainya, mungkin makan tahun juga, tetapi kita nak menghadapi musim banjir sekarang pun dah hujan saban hari, tempat-tempat yang rentan tu kita tahu ada banjir kilat dan sebagainya. Dan mungkin anak-anak makin ramai duduk rumah kerana work from home ataupun tak sekolah tak buka, jadi stres ibu, stres wanita, stres anak-anak makin tinggi. Jadi apa inisiatif-inisiatif di bawah kementerian untuk memastikan kita masih bahagia, kita masih akan bersedia dengan segala ataupun hal berkaitan dengan cuaca dengan pandemik ini? Okey, yang pertama
bulan November ini adalah merupakan bulan keluarga kebangsaan, peringkat kebangsaan, ya. Jadi program-program telah pun diaturkan dan sedang dijalankan, yang telah dijalankan oleh agensi-agensi di bawah kementerian, khususnya LPPKN. Jadi banyak program-program yang kita telah war-warkan dan kita perlukan mereka ini untuk bersama. Ada banyak program bersama, aktiviti keluarga. Walaupun kita berhadapan dengan COVID ini, tapi sebenarnya banyak aktiviti yang boleh kita jalankan di rumah. Memasak bersama keluarga, ya, kita terus eratkan lagi hubungan kekeluargaan. Inilah waktu dan ketikanya. Dan kalau sebut tentang cuaca, di pihak Kementerian Kebajikan juga, walaupun waktu pandemik, tapi kalau nak banjir, dia banjir juga, Nazri. Tak boleh nak halang. Kita tak boleh nak Inilah halang. cuaca. Jadi kita juga ini juga bersedia. antara tugas barisan hadapan JKM ini yang kita kena bersedia. Dan alhamdulillah minggu lepas saya telah melawat antara beberapa depo. Barang-barang dah siap. Barang dah siap, telah pun diagihkan bukan saja di depo di peringkat zon, tapi telah diagihkan di depo-depo kecil. Kalau ada yang macam di Johor, ada 4 pulau yang terbabit pun kita dah agihkan. Dan dari segi SOP-nya juga berbeza tahun ini sebab kita berhadapan dengan COVID dan pusat pemilihan sementara pun ada penambahan kerana kita kena ada jarak sosial dan sebagainya. Itu telah pun kita ambil kira. Okey, apa pesanan Datuk Seri kepada kelompok wanita, anak-anak OKU, orang tua yang terlantar dan ketua keluarga? Dengan belanjawan ini besar, tetapi kalau mereka tidak datang ke hadapan ataupun kelompok-kelompok ketua komuniti tidak melaporkan, dia tidak memberi sebarang makna. Ya, betul. Di pihak kementerian, kita cuba yang terbaik, kita cuba untuk mendengar dan memahami rintihan mereka. Ya, saya kira belanjawan kali ini banyak yang telah kita tingkatkan bantuannya. Ada juga bantuan contohnya kepada elon petugas di pusat pemulihan dalam komuniti PDK yang mereka telah pun fight daripada tahun 2008 untuk kenaikan elon. Alhamdulillah kali ini petugas di PDK daripada RM800 ke RM1,200. Penambahan 50%, RM400. Yang penyelia daripada RM1,200 kepada RM1,500. So, sekurang-kurangnya ini dapat membantu mereka. Dan kepada semua, ya, saya berharap bahawa kami ini bersedia. Bersedia walaupun ada kekangan dari segi warga kerja JKM. Itu pun kita dah hantar kepada JPA untuk penambahan pekerja-pekerja kontrak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memberi khidmat yang terbaik kepada semua. Terima kasih Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Info yang dibentangkan oleh Datuk Seri tadi ada di laman sosial dan juga laman web kementerian. Anda boleh dapat. Bagi yang tinggal di pedalaman, orang yang berada di kawasan-kawasan bandar misalnya, boleh berkongsi. Mereka tidak faham bahasa Melayu yang standard yang kita bincangkan tadi, boleh menggunakan bahasa-bahasa daerah ataupun bahasa-bahasa etnik. Kerana ini penting. Kalau komunikasi tidak settle di kalangan mereka, mereka sukar untuk memahami apa yang ada, apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan dari Putrajaya ataupun di peringkat negeri, peringkat daerah masing-masing. Sekian saja. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.